Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya di Laila Kadir dalam Berita Pagi. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan harapan agar Malaysia dan Arab Saudi perkukuhkan lagi hubungan dua hala dan perpaduan ummah. Seri Paduka menzahirkan harapan tersebut pada majlis jamuan teh petang dianjurkan Putera Mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi Putera Muhammad Salman Abdul Aziz Al Saud di Mina. Seri Paduka Baginda juga bertukar-tukar pandangan bersama Putera Muhammad dalam pelbagai perkara termasuk hubungan dua hala yang telah terjalin dengan erat dan secara istimewa antara Malaysia dan Arab Saudi. Al-Sultan Abdullah turut menzahirkan ucapan tahniah kepada Putera Muhammad atas persiapan rapi dan kejayaan Kerajaan Arab Saudi menerima 2 juta jemaah bagi musim haji tahun ini, iaitu jumlah terbesar semenjak COVID-19. Pertemuan berkenaan juga merupakan manifestasi hubungan akrab antara kedua-dua negara. Pemilihan kerajaan yang betul penting dalam memastikan kebajikan rakyat terus terbela termasuk di Pulau Pinang. Justeru Perdana Menteri berharap rakyat dapat membuat pertimbangan dengan baik dalam memastikan kerajaan sedia ada di negeri itu terus kekal sekaligus dapat sama-sama membangunkan negeri terutama dalam membela nasib rakyat. Di Pulau Pinang ni kerajaan perpaduan, supaya kita boleh sama-sama dengan kerajaan perpaduan persekutuan, kita boleh bangun terutama nasib orang Melayu di Pulau Pinang. Kita kena pertahankan. Saya dah ambil keputusan 5-6 bulan yang lalu untuk hidupkan balik jawatankuasa pemandu Penjelasan Bumi Putera Pulau Pinang, dan untuk bantu kerajaan negeri dan persekutuan supaya jangan orang Melayu rasa tersisih. Hal ini tidak dilakukan beberapa tahun yang lalu. Beliau berucap pada Majlis Korban Perdana Madani di Taman Arowana, Permatang Pauh. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar meminta pemimpin atau Dewan Ulama PAS membetulkan beberapa kenyataan dikeluarkan penceramah bebas yang menyentuh sensitiviti umat Islam sebelum ini. Ia termasuk kenyataan bekas Timbalan Ketua Dewan Ulama PAS Kedah, Syekh Muhammad Zainul Asri Muhammad Romli yang menyatakan sesiapa tidak menyokong PAS adalah musuh Allah. For example, what was said earlier, that those who are against PAS are the enemies of Allah. This is not just a political narrative. It's dangerous for the country. Malaysia bertindak ofensif dan tidak menolak kemungkinan untuk menyaman kumpulan mengaku waris Kesultanan Sulu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, tindakan itu sedang dikaji memandangkan kos yang ditanggung negara cukup tinggi. Ini serangan yang begitu sophisticated. Ini mungkin pada saya panggil ini sebagai new art of war lah. Ini cara peperangan baru. Dia menggunakan elemen kewangan. Dan seperti yang mana kita tahu, kerajaan Malaysia terlibat dalam pelbagai perniagaan. Kemungkinan perniagaan yang sikit, perniagaan yang besar. Jadi mereka mungkin mencarilah nak mewujudkan kegusaran. Oleh itu saya membuat kesimpulan bahawa kita kena matikan segala gerakan yang dilakukan oleh mereka daripada aspek funding, daripada aspek claimant. Jadi dalam claimant ni pun kita akan membuatkan satu legal opinion di segi kajian sama ada kerajaan bersetuju apa tindakan perlu kita buat kepada mereka, sama ada perlu kita saman untuk kerugian yang kita hadapi dan sebagainya. Beliau berkata demikian dalam sidang media Malaysia kes Sulu di Ibu Negara. Pada Februari lalu, sejumlah 31 juta ringgit dibelanjakan bagi kos perundangan terhadap tuntutan kumpulan mengaku waris Kesultanan Sulu untuk mendapatkan Sabah dalam tempoh 4 tahun. Penguatkuasaan gaji minimum RM1,500 akan dilaksana bermula hari ini. Ketetapan yang diputuskan kerajaan akhir tahun lalu itu membabitkan majikan yang mempunyai kurang daripada 5 pekerja.
Sementara itu, model gaji progresif yang akan dibentangkan pada Majlis Tindakan Ekonomi pula bertujuan meneliti kewajaran pelaksanaannya. Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar berkata ia juga bagi membuat ketetapan sama ada untuk mengkaji model gaji itu atau mencari alternatif lain bagi menambah baikkan sistem gaji sedia ada di Malaysia. Bagaimanapun, kerajaan belum memuktamadkan sama ada akan menggunakan model gaji berkenaan. Sistem e-kredit tiket penerbangan bakal diperkenal Ogos depan. Keperluan yang akal diperkenal Kementerian Pengangkutan itu bagi memudahkan pelajar institusi pengajian tinggi awam IPTA pulang ke kampung halaman. Bantuan melibatkan pelajar dari Sabah dan Sarawak yang belajar di Semenanjung dan sebaliknya. Kerajaan melalui Kementerian Pengangkutan pada tahun ini memang ada satu inisiatif untuk memberikan bantuan tiket kapal terbang kepada mereka, iaitu kita akan bagi satu bentuk kredit kepada mereka yang akan dikreditkan kepada akaun masing-masing untuk mereka membeli tiket kapal terbang. Setakat ini dianggarkan lebih kurang 50,000 pelajar dari Sabah dan Sarawak yang menyambung pengajian di Semenanjung Malaysia. Syarikat penerbangan tambang murah MyAirline tawar diskaun sebanyak 20% serta allowance bagasi kepada pelajar yang melakukan penerbangan domestik di bawah program MyAirline Student. I'd like to thank my airlines for offering this program. Yes, it is very, very close to my heart because this is one policy and one initiative that I would really hope to play a role and as the Transport Minister can do something to help our students. So I think this is one way that we can help the students, especially from Sabah and Sarawak, because for them it is really hard to even afford to go back once a year. MyAirline kini beroperasi di 2 lapangan terbang di Bangkok dengan operasi di lapangan terbang Suvarnabhumi pada 28 Jun dan di lapangan terbang antarabangsa dan Muang menjelang 1 Julai. Sejak penerbangan sulungnya pada 1 Disember tahun lepas, MyAirline menghubungkan Kuala Lumpur dengan pelbagai destinasi popular seperti Kota Kinabalu, Kuching, Kota Baru, Langkawi, Pulau Pinang, Sibu, Tawau dan Miri. Cadangan untuk meletakkan aktiviti perniagaan karbon di bawah bidang kuasa Kementerian Peladangan dan Komoditi KPK sedang diperincikan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Menteri KPK berkata usaha meletakkan perniagaan karbon di bawah KPK juga dijangka akan mengambil sedikit masa kerana melibatkan perubahan kementerian. Buat masa ini, segala isu berkaitan dengan karbon berada di bawah Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Kami sekarang ini sudah berbincang sama ada kita dapat pisahkan pertama sekali carbon conservation itu dengan the trading diberi dekat Kementerian Peladangan dan Komoditi. Sesuai dengan apa yang ditakrifkan di bawah United Nations ESG, carbon adalah dikirakan sekarang ini sebagai komoditi. Jadi ini sedang diperincikan. Kalau dapat dimuktamadkan, maka insya-Allah kita akan follow through apa yang dicadangkan oleh Yang Amat Berhormat Premier. Kerajaan juga sedang membincangkan untuk mewujudkan satu perundangan khusus berhubung perniagaan karbon. Bermula hari ini, Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan AAIC tidak lagi menerima aduan terhadap PDRM atau pegawainya. Ia kerana PDRM tidak lagi disenaraikan di bawah jadual Akta Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan 2009 sebagai salah satu agensi penguatkuasaan seliaannya selaras dengan berkuatkuasanya Akta Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis 2022 hari ini. AAIC akan menyelesaikan semua aduan dan siasatan yang diterima sebelum 1 Julai dalam tempoh setahun sehingga 1 Julai 2024
selaras dengan Seksyen 47 Akta 839. Sebarang pertanyaan atau aduan oleh orang ramai terhadap PDRM boleh disalurkan dengan menghubungi bahagian keselamatan Kementerian Dalam Negeri. Rangkuman berita utama. Esensi ringkas, padat dan benar. Saksikan setiap hari Kanta 744 mendahului berita. Bersua kembali, isu ruang sempit serta sesak di Mina bukan hanya dihadapi jemaah haji Malaysia. Pengarah urusan kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji TH, Syed Hamadah Syed Osman menjelaskan situasi turut melibatkan negara lain terutama ketika kota penuh haji dan juga sekiranya ada kota tambahan. Pihak pengurusan Maktab Tabung Haji juga telah memberi sebahagian ruang yang diperuntukkan untuk ruang pejabat dan penginapan tugas tabung haji, termasuk ruang petugas muasasah kepada jemaah haji bagi meningkatkan saiz ruang yang sedia ada. Namun begitu, ada sebahagian jemaah haji yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan suasana ini dan pihak tabung haji telah membenarkan jemaah haji berulang-alik dari Makkah ke Mina jika ada permintaan. Beliau turut menafikan tuduhan bahawa TH tidak bertindak ke atas rungutan dan aduan kerosakan penyaman udara yang berlaku di kemah penginapan. Pengurusan maktab telah menghubungi pihak bertanggungjawab untuk segera membaik pulih kerosakan tersebut. Malaysia menerima kehadiran 4.5 juta pelancong antarabangsa bagi suku pertama tahun ini. Kebanyakan pelancong terdiri daripada negara serantau meliputi Singapura, Indonesia dan Thailand. Presiden Persatuan Pelancongan Domestik Malaysia MITA, Uzaidi Udanis berkata, pencapaian suku pertama disifatkan sebagai prestasi yang baik dan membantu mencapai sasaran keseluruhan tahun ini. Tahun ini kita akan mensasarkan keterbitan lebih kurang 16.1 juta pelancong antarabangsa di mana Malaysia akan menerima 49 bilion ringgit dalam bentuk pendapatan dari pelancong-pelancong ini. Masa ini dengan mempromosikan negara kita secara agresif di pasaran-pasaran antarabangsa sebagai destinasi nilai pulangan yang terbaik di dunia. Bagi menarik lebih ramai pelancong, pihaknya juga akan mengadakan siri jelajah untuk menggalakkan ejen pelancongan mempromosikan Malaysia sebagai destinasi pilihan pelancong. Kementerian Pertahanan melalui Jabatan Hal Ehwal Veteran JHEV terus memperkukuh kebajikan pesara dengan mengadakan program turun padang. Ini termasuk memastikan setiap veteran yang berdaftar dengan JHEV mempunyai kerjaya kedua. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, Kementerian Pertahanan sangat komited memperkasa dan meningkatkan taraf sosioekonomi veteran tentera. Jabatan Hal Ehwal Veteran memang ada mengadakan beberapa karnival keusahawanan dan program-program untuk kita berkongsi maklumat dan dalam masa yang sama berkongsi, kerana kita tahu bahawa dalam bidang keusahawanan ini networking itu adalah sesuatu yang cukup penting, bukan sahaja dari segi pembuatan tapi kita lihat juga dari segi aspek pemasaran. Terdahulu Adli melawat kilang produk minuman soya yang diusahakan bekas anggota tentera di Arau. Sehingga kini lebih 200,000 veteran tentera seluruh negara berdaftar dengan JHEV. Sambutan Aidiladha terutamanya di Pantai Timur lebih meriah dengan ramai yang menjayakan ibadah korban. Semangat gotong royong penduduk setempat turut memberi keterujaan kepada mereka yang memilih Terengganu untuk meraihkan sambutan itu. Program ibadah korban komuniti di Kuala Nerus ini telah disertai 25 warga Singapura dan 80 pelajar luar negara yang menuntut di UNIZA. Lebih menarik, mereka berpeluang melakukan sendiri ibadah korban di Masjid Al-Ansar, Kem Sri Pantai, Teluk Ketapang.
10 ekor lembu dan 24 ekor kambing ditumbangkan bagi tujuan tersebut. Bila Singapura datang, dulu Singapura datang sesenyap buat kepala raya kecil Tapi bila kawasan ini dibersihkan, tentera melibat, itu yang jadi masyarakat agak kejut lah, besar. Agak besar juga tengok. Pertama kali dalam masa 15 tahun, jarak 15 tahun. Ini yang besar ni. Tapi alhamdulillah. Dan pertama kali pelajar luar negara nak sertai program ni. UNIZA dan UMT yang tidak pulang. Jadi ini yang menjadikan menarik. Dan lepas tu ada 100 asnaf yang pihak pengusaha masjid beri. Ada 6 surau di bawah pentadbiran Masjid Al-Ansar, cikgu difahamkan. Dan 40 lagi ialah komuniti yang sekitar sini, golongan B40 dan asnaf, mendapat 1 kilo daging. Bagi peserta, kesempatan menyertai program ini memberi pengalaman yang tersendiri. Dengan umur saya yang tua ini, barulah saya dapat peluang untuk melapah sendiri dengan tangan sendiri. Dan bagaimana, saya pun tak tahu. Mungkin kulitnya akan terjejas pasal kita belum ada pengalaman lagi. Dan kita akan minta tunjuk ajar daripada orang-orang kampung di sini untuk cara melapah dengan yang betul supaya kita melapah daging jangan terpisah, daging terpisah tapi daging jangan terikut dengan kulit-kulitnya sekali. Program anjuran homestay Teluk Ketapang dengan kerjasama 200 anggota Batalion ke-18 Regimen Askar Melayu Diraja para kem Sri Pantai Teluk Ketapang turut disertai pengurusan Masjid Al-Ansar dan komuniti setempat. Kira-kira 20 surau, masjid dan madrasah di Ho Chi Minh, Vietnam mendapat manfaat daripada sumbangan daging korban sebanyak 350 kg yang diagihkan oleh Masjid Muhammadi Angkasa Puri RTM. Agihan daging korban dapat direalisasikan menerusi program Ziarah Korban Vietnam RTM dengan kerjasama Islamic Aid Malaysia IAM dan TH Travel and Services Sdn Bhd. Laporan Muhammad Khairi Khalid. Program berlangsung di Masjid Jamiul Muslimin Ho Chi Minh pada Jumaat membabitkan sembelihan 7 ekor lembu. 43 peserta mengambil bahagian termasuk kaki tangan dan pesara RTM. Konsul di Pejabat Konsulat Jeneral Malaysia di Bandar Ho Chi Minh, Raja Hanizam Putra Raja Nanjamuddin berkata, sumbangan daripada Malaysia mengeratkan lagi hubungan dengan komuniti Islam di Vietnam. Jadi sebarang sumbangan korban amat-amatlah dialukan di sini. Hari ini kita ada lebih kurang 20 masjid dan surau sekitar Ho Chi Minh City yang menghantar wakil-wakil asnaf-asnaf kawasan mereka, anak-anak yatim untuk buat kutipan daging korban daripada Malaysia Aid dan kita punya Masjid Angkasa Puri. Beliau turut mengalu-alukan sebarang sumbangan daripada semua pihak bagi membantu komuniti Islam di negara tersebut. Menurut Imam Masjid Jamil Anwar Razali Isa, sumbangan daging korban berkenaan dapat menggembirakan masyarakat minoriti Islam dalam merayakan Aidiladha. Lô di dalam Ho Chi Minh City ni, Malaysia dapat tak ada hu wajika như pengajian dah kena dapat. Thì hu ngạ bác sĩ đâu, ngạ doctor nào, ngạ engineering kỹ sư nào. Rồi lô gà ngạ thì công ty Malaysia nào, ngạ thì company Malaysia nào, company Malaysia nào. Lô gà ngạ thì Indonesia nào. Masjid Muhammadi Angkasa Puri RTM dan IAM pernah menganjurkan aktiviti sama di Sri Lanka pada 2020 dan 2021, Nepal pada 2019 dan Kelantan 2022. Sumbangan daripada Malaysia sedikit sebanyak dapat membantu komuniti Melayu Campa Islam di Ho Chi Minh. Muhammad Khairi Khalid, RTM, Vietnam. Raikan Aidiladha tahun ini dengan penuh keikhlasan serta semangat pengorbanan.
dan serukanlah umat manusia untuk mengerjakan ibadat haji. Nescaya mereka akan datang ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki dan dengan menunggang berjenis-jenis unta yang kurus, yang datangnya dari berbagai jalan, ceruk dan rantau yang jauh. Surah Al-Hajj ayat 27. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha 1444 Hijrah. Seikhlas pengorbanan daripada kami di RTM. Baiklah, berita luar negara. Pasaran Rusia tidak terjejas selepas sekatan dan pengunduran syarikat-syarikat asing malah memberi kesan sebaliknya. Presiden Vladimir Putin mendedahkan peluang bagi usahawan Rusia telah berkembang berlipat ganda apabila syarikat-syarikat barat menutup operasi di negara itu. Berucap di satu forum ekonomi, Putin berkata Rusia memerlukan dasar yang disasarkan untuk mempromosikan jenama domestik. Awal bulan ini, Majlis Kesatuan Eropah mengumumkan bahawa ia menerima pakai pakej sekatan ke-11 terhadap Rusia bertujuan mengukuhkan sekatan sedia ada dan menghalang pemintasan. Pada 2022, negara-negara barat mengenakan sekatan ke atas Rusia sebagai tindak balas terhadap operasi ketenteraannya di Ukraine. Pada Februari 2023, Kesatuan Eropah menyekat transit barangan Eropah dan teknologi dwiguna melalui Rusia dalam pakej sekatan ke-10. Pada Mei, EU memaklumkan bahawa ekspornya ke Rusia merudum sebanyak 55% berbanding 2021 dan import Rusia ke blok itu menyusut hampir 60% akibat sekatan. Pertubuhan Kerjasama Islam OIC akan mengadakan satu mesyuarat tergempar pada minggu hadapan untuk berbincang mengenai isu membakar kitab suci Al-Quran di Stockholm Rabu lepas. Mesyuarat akan mengetengahkan tindakan-tindakan yang akan diambil terhadap perlakuan membakar kitab suci Al-Quran dan bagi menyatakan pendirian menolak perbuatan keji itu. Menurut OIC, dalam satu kenyataan, mesyuarat itu akan diadakan di Jeddah di bawah undangan Kerajaan Arab Saudi selaku pengerusi OIC. Pada masa sama, pertubuhan itu turut mengecam sekeras-kerasnya perbuatan cela yang dilakukan oleh beberapa pelampau dengan niat menimbulkan kebencian, perselisihan dan perkauman. OIC kesal atas semua percubaan untuk mencemarkan Al-Quran dan nilai-nilai Islam dan mengesahkan komitmen yang diambil semua negara di bawah piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Liga Dunia Islam MWL dan pengurusan tertinggi dua kota suci umat Islam turut mengecam hebat jenayah perbuatan membakar Al-Quran di Stockholm itu. Aspartame, pemanis yang sering diguna dalam produk minuman seperti Diet Coke, akan diisytiharkan sebagai karsinogenik. Menurut agensi penyelidikan barah antarabangsa IARC di bawah seliaan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, bahan tersebut berbahaya buat kesihatan manusia kerana boleh menyebabkan kanser. Selain itu, pemanis berkenaan sering digunakan dalam produk-produk makanan lain seperti gula-gula getah, jenama ekstra dan coklat Mars. Mulai bulan depan, karsinogenik akan dikategorikan sebagai karsinogenik oleh IARC. Tindakan itu dijangka mencetuskan perdebatan dalam industri pemakanan serta pihak berkuasa. Keputusan IARC itu dipercayai sudah diputuskan pada awal bulan ini selepas mengadakan mesyuarat bersama pakar luaran kumpulan tersebut yang berperanan untuk menilai sama ada bahan itu berbahaya atau sebaliknya. Sementara itu, sejak tahun 1981, Jawatankuasa Pakar bersama WHO dan Pertubuhan Makanan dan Pertanian mengenai bahan tambahan makanan JECFA memberitahu aspartame adalah selamat untuk dimakan dalam had harian yang diterima. Tengok
pemain dan pengulas isukan baca berita. Saksikan saya Razi Rahman Ibrahim dalam Stadium RTM 1 dan 2 Julai ini. Baiklah, berita sukan. Penerjun negara Muhammad Syafiq Putih optimis mampu menjadi pencabar pingat emas dalam Tamasya Sukan Asia Hangzhou September depan. Beliau yang digandingkan bersama seorang lagi penerjun berpengalaman, Oi Ziliang, akan bersaing dalam acara 3 meter papan anjal. Jelas Syafiq, kejohanan dunia di Jepun pada 14 hingga 30 Julai akan digunakan sepenuhnya bagi membentuk keserasian dengan teknik terjunan baharu bersama Ziliang. Gandingan Syafiq dan Gabriel Gilbert Daim dalam acara 3 meter papan anjal seirama semasa Sukan Commonwealth Birmingham tahun lalu berjaya menghadiahkan pingat perak buat Malaysia. Kem terjun negara ini berada di Qinhuangdao, China sebagai persiapan menghadapi kejohanan dunia yang menawarkan tiket kelayakan ke Sukan Olimpik Paris 2024. Syafiq juga tekad buat kejutan dalam kejohanan dunia berkenaan. Pemain berregu lelaki negara Man Wei Chong menyifatkan kejayaan merangkul gelaran terbuka Taiwan 2023 bersama T Kai Wun sebagai penyuntik semangat bagi melakar kejayaan di peringkat lebih tinggi. Pemain berusia 23 itu berharap dapat mengekalkan momentum cemerlang semasa kejohanan terbuka Korea pada 18 hingga 23 Julai ini. Menurut Wei Chong, selepas terbuka Korea, dia dan Kai Wun akan bersaing dalam terbuka Jepun dan terbuka Australia. Terbuka Jepun 2023 akan diadakan dari 25 hingga 30 Julai, manakala terbuka Australia 2023 akan berlangsung 1 hingga 6 Ogos. Pemain Malaysia itu hampir meraih gelaran sulung Super 500 mereka sebelum tewas di tangan pasangan Korea Kam Min Hyo, Seo Seong Jae 15-21, 24-22, 19-21 pada Final Masters Malaysia 2023 bulan lepas. Sukan luar negara, pemain baharu Kelab Arab Saudi Al-Ittihad, N'Golo Kante, dilaporkan bersetuju untuk membeli pasukan Division 3 Belgium Royal Excelsior Veteran. Bekas pemain tengah Chelsea dan Leicester City itu bersedia untuk mengambil alih kelab itu daripada Flavio Becca bermula hari ini. Royal Excelsior Veteran tidak mendedahkan sebarang butiran kewangan bagi perjanjian itu. Kante meninggalkan Eropah selepas merangkul kejuaraan Liga Perdana Inggeris bersama Leicester City dan Chelsea selain membantu kelab London itu memenangi Liga Juara-Juara dan Piala FA. Pemain berusia 32 tahun itu antara tonggak penting membantu Perancis menjulang Piala Dunia pada 2018. Kante sebelum ini menyertai Al-Ittihad dengan nilai perpindahan dilaporkan bernilai 100 juta euro. Baiklah, paparan itu mengakhiri Berita Pagi. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sabah dan Berita Pagi Sarawak untuk perkembangan berita setempat. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.